Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang mulia Tuan Pengerusi dan yang dikasihi saudara-saudari sekalian, alhamdulillah Allah SWT mempertemukan kita pada petang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, majlis ilmu kita ini diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebenarnya pagi tadi kita sudah ada satu majlis ilmu dan di sana kita pakai nota ini. Mungkin ramai juga di kalangan kita ni belum ada lagi, Tapi kata pengurusi tadi sekejap lagi mungkin ada. Jadi saya tidak nak meneruskan makalah ini, cuma sekadar mukaddimah, pendahuluan kepada kitab yang dicadangkan untuk kita sama-sama pelajari, iaitu kitab Mishkatul Masabih, sebagai pendahuluan kepada pengajian kitab itu, yang mana pada kali ini tidak lagi kita nak mulakannya. Cuma mungkin kepada kita kitab Mishkat ini asing, mungkin asing. Tetapi kitab Mishkat itu sebenarnya ada keistimewaan dia yang tersendiri. Kalau kita nak lihat dari segi kandungannya, maka kitab Mishkat itu boleh kita katakan sebagai kitab jami'. Jelas ke? Boleh dengar dengan jelas, Sebagai kitab jami'. Jarang sekali kalau kita lihat sebenarnya kitab-kitab peringkat rendah, kitab-kitab hadis peringkat rendah di bawah Sunan Sittah itu yang termasuk dalam senarai jami'. Biasanya kalau ada, dia hanya menyentuh satu-satu bidang, satu-satu aspek sahaja. Misalnya yang biasa digunakan di tempat kita ni, kitab, kalau kitab hadis, Riyadhus Salihin. Itu biasa, popular. Tapi Riyadhus Salihin itu sebenarnya dia hanya hadis-hadis akhlak, mengumpulkan hadis-hadis akhlak, menjurus ke situ. Adapun tentang hukum hakam, dia tak ada di dalamnya. Tidak ada, dan dia tidak merangkumi semua perbincangan di dalam kitab-kitab hadis yang besar. Hanya sebahagian saja, tapi itu menjadi tumpuannya. Satu lagi kitab yang popular juga di tempat kita ni ialah kitab hadis Bulughul Maram. Itu selalu dibaca dan diajarkan di tempat kita ni. Kitab Bulughul Maram itu pun sebenarnya dia hanya menyentuh satu bidang saja, satu perkara saja, iaitu tentang hukum hakam. Dia tidak menyentuh soal-soal yang lain. Tidak menyentuh soal-soal yang lain. Jadi dari satu sudut memang ada keistimewaannya sebab dia khusus. Tetapi untuk kita melihat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya dulu, tentulah bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajar tentang fiqh ataupun tentang undang-undang saja. Tentu dia tidak ajar tentang akhlak saja. Jadi untuk kita mendapat satu kitab yang agak lengkap dan merangkumi semua aspek perbincangan hadis, kalau di peringkat bawah sukar untuk menandingi kitab Mishkatul Masabih. Itulah nak cerita Mishkat. Bahkan kalau dalam sistem pengajian di India dan Pakistan yang masyhur dengan pengajian hadis, mereka mesti belajar terlebih dahulu Mishkat itu. Mishkat dahulu, barulah belajar Sunan Sittah ataupun masuk daurah hadis.
Mereka tidak akan benarkan orang belajar kitab Sunan Sittah yang besar-besar itu sebelum mereka terlebih dahulu belajar kitab Mishkat. Begitu penting kedudukan Mishkat itu sebagai sukatan pelajaran hadis di India dan Pakistan. Di tempat-tempat lain pun sebenarnya masyhur. Misalnya kalau kita lihat syarah banyak sangat Mishkat itu. Jadi ini semua ni termasuk dalam sukatan pengajian hadis secara talaqi. Sebenarnya tidak lengkap kalau kita tidak belajar Mishkat terlebih dahulu sebelum kita belajar Bukhari, Tirmizi dan lain-lain, tidak lengkap. Dia terlebih dahulu mesti kena mulakan dengan Mishkat. Sistem pengajian hadis sebenarnya daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita ni, cuma tidak semua tempat diterima dan disebarkan secara talaqi. Yang ini dengan menerima daripada guru, dengan mengaji kitab dari kulit ke kulit. Bukan orang kata tebuk sana, tebuk sini, bukan begitu. Bukan begitu. Dan sistem talaqi ada caranya yang tersendiri. Cuma kalau ada risalah ini, saya nak sentuh sedikit kan di bahagian akhir, iaitu muka surat 24. Boleh saudara-saudari tengok di situ muka surat 24, poin yang keempat, keperluan kembali kepada sistem talaqi dalam pengajian hadis. Kenapa kita perlu kembali kepada sistem itu? Sistem menerima daripada guru dengan bersanad dan dengan cukup syaratnya. Ini daripada dulu lagi. Cuma setelah sistem baru diperkenalkan, barulah ketika itu dia ada beza. Barulah sistem talaqi itu ditinggalkan. Dan dia termasuk dalam sistem universiti sekarang ni. Seperti bidang-bidang lain juga, dia hanya mengambil satu tajuk, satu topik yang tertentu untuk dibincangkan. Ada kebaikannya memang, tidak dinafikan, ada keistimewaannya, kelebihannya yang tersendiri. Tetapi kalau kita belajar cara baru itu seperti itu, walaupun sampai ke peringkat PhD sekalipun, sebenarnya belum tentu lagi. Bahkan saya boleh katakan kalau berdasarkan sukatan dia, tak akan habis kitab Sunan Sittah tu pun, kecuali kalau dia usaha sendiri, dia belajar di lain. Kalau dalam sukatan memang tak ada. Cuma dia ambil tajuk yang khusus untuk dibincang, dia buat tesis, itu saja. Jadi dari segi pengalaman menguasai sebuah kitab dari awal sampai akhir, di mana letak keistimewaannya sesuatu kitab itu, di mana yang sukarnya, yang sulitnya, itu hampir-hampir orang-orang yang belajar mengikut sistem baru, sistem universiti ni, tidak akan dapat benda itu. Itu mengikut perhatian saya lah. Mengikut perhatian saya begitu. Adapun orang yang belajar sistem talaqi, mereka telah berjaya sebenarnya. Walaupun di kebanyakan tempat sistem talaqi itu dia tidak ada latihan macam buat tesis dan sebagainya, tidak ada. Tetapi orang-orang yang lepas daripada sistem ini, mereka itulah yang sebenarnya yang menulis kitab-kitab yang besar. Itu dari segi kejayaannya. Sedangkan yang belajar cara baru, belajar hadis cara baru ni, dia memang boleh dia buat tesis, tapi sekadar tesis itulah untuk memenuhi tuntutan dapat ijazah, itu saja. Lepas itu jarang kita tengok. Kalau kalangan kita, bahkan di luar negara pun jarang juga kita tengok mereka menghasilkan karya yang lain selain daripada tesis yang disyaratkan itu. Itu bagi saya satu kekurangan sebenarnya. Itu sebab kita perlu keperluan kembali kepada sistem talaqi dalam pengajian hadis. Kalau kita nak belajar pelajaran-pelajaran lain dengan cara itu mungkin boleh, tapi kalau hadis rasanya tidak sempurna. Belum lagi terbukti bahawa dengan belajar mengikut cara itu menghasilkan ulama-ulama besar yang berjasa dan banyak membimbing masyarakat, banyak menghasilkan karya-karya menjadi rujukan seluruh dunia.
kita jarang nampak. Tetapi hasil daripada sistem talaqi ini memang banyak. Memang boleh kita sebutlah di mana-mana pun. Boleh kita sebut. Jadi kalau yang saya tulis di sini, antara sebab yang memerlukan kita kembali kepada sistem ini adalah seperti berikut. Satu, sistem ini telah membuktikan kejayaannya semenjak dahulu sampai sekarang. Sekarang ni kalau belajar cara universiti, cara baru, dia tak penting tu dari segi sanad apa semua, tak penting. Tak penting. Kecuali kalau dia nak sendiri, dia minta, itu adalah. Tetapi kalau sistem tu sendiri menyediakan, tak ada. Ini satu kelemahan. Artinya walaupun sebenarnya untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak sahih, cukup dengan apa yang sudah ada di dalam kitab-kitab hadis itu, cukup dengan Bukhari yang ada tu. Tetapi telah putus seseolahnya. Setakat Imam Bukhari sahaja ada pertalian itu dalam kita panggil tahammul hadis. Dalam tahammul dan ada hadis, dalam penyampaian dan penerimaan hadis itu hanya setakat Imam Bukhari ataupun imam-imam besar. Lepas tu sampai ke kita ni putus. Sedangkan perhubungan itu ada keberkatannya sendiri sebenarnya. Sebab masing-masing dalam mata rantai perawi-perawi itu banyak jasanya dan sumbangannya, khidmatnya kepada umat Islam, terutamanya dalam bidang hadis. Jadi kalau kita tinggalkan sistem talaqi ini, berarti sistem tradisional dalam penerimaan hadis yang telah terbukti berjaya itu, kita dengan sedar telah mengenepikannya. Itu sebenarnya sangat merugikan. Sangat merugikan. Membuktikan kejayaannya semenjak dahulu sampai sekarang. Jadi kalau kita tengok semua, Jalaluddin As-Suyuti, Hafiz Ibn Hajar, Zakaria Al-Ansari dan sebagainya, dalam sanad Bukhari itu mereka ada, dan mereka tu di bawah daripada Bukhari. Mereka pun terima hadis dengan cara begitu. Jadi kalau kita sambung, bermakna orang akan kagum dengan umat Islam. Sebab tidak ada orang lain yang begitu menjaga silsilah tadi supaya tidak terputus mata rantai itu kecuali kita. Dan sistem talaqi itulah yang menjaga sebenarnya rantaian ataupun perhubungan sanad itu hingga ke hari ini. Kalau kita mengabaikannya, berarti kita merugikan diri sendiri. Sesuatu yang istimewa disebut oleh orang-orang yang bukan Islam sekalipun, orientalis sekalipun, keistimewaan umat Islam ialah isnad. Isnad tu kita lupa. Ini sebenarnya satu kerugian besar. Kalau yang dahulu, yang kemudian ini, kalau kita tengok di sini, UIA pun tidak jauh daripada sini kan. Syekh dia pun orang yang belajar cara ini juga. Orang yang belajar secara talaqi juga. Kalau di mana-mana pun yang ke depan yang macam ni. Sebab apa? Selain daripada dia belajar kitab hadis itu dari awal sampai akhir, dia ada keberkatan itu. Kita kata macam wayar lah, wayar elektrik. Kalau putus macam mana nak nyala. Tapi kalau sambung, dia tetap menyala. Dia tetap menyala. Dan dia ada kesan berbeza. Ada kesan berbeza. Dari dahulu kalau kita belajar, kita kaji sejarah perkembangan hadis di Malaysia ni, salah seorang tokoh yang terkenal ialah Tok Khurasan di Kelantan. Dia pun belajar daripada sana. Dia terima hadis secara talaqi juga. Dia belajar dari awal hingga akhir. Dia tidak belajar mengikut cara biasa, cara baru, tidak. Bukan saya nak melemahkan semangat mana-mana pelajar yang ikut cara itu, dia ada kelebihan dia sendiri, tidak dinafikan. Tetapi sebenarnya jangan lupa cara ini. Sebab kalau kita lupa cara ini, saya rasa
kita tidak akan dapat melihat di tempat kita ni lahirnya tokoh-tokoh besar seperti di negara lain. Di negara lain mereka ada ini. Yang kedua, adanya keberkatan pada sistem ini kerana bersambung-sambungnya silsilah tahammul dan adab sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkatan tu yang kita nak. Kalau tidak bersambung, boleh nak baca kitab, ada kitab boleh baca. Tetapi kenapa kita tengok kesan dia berbeza? Daripada kesan itulah kita dapat simpulkan di situ sebenarnya ada keberkatan. Ada keberkatan. Misalnya saya yang belajar di Pakistan, di universiti biasa ni ada juga belajar hadis. Sama di sinilah. Tetapi tokoh-tokoh besar yang mengarang kitab-kitab hadis dan menjadi rujukan seluruh dunia, dia bukan lahir daripada universiti itu. Tetapi dia lahir daripada apa yang dinamakan sebagai madrasah. Jamiah persendirian yang menyokong, mendukung sistem talaqi ini. Adapun universiti biasa itu didukung oleh kerajaan, di bawah kerajaan, dari segi keuangannya, dari segi kemudahannya jauh berbeza. Tetapi yang berjaya daripada dahulu sampai sekarang. Misalnya kita tengok Mir'atul Mafatih. Kalau orang yang baca Mishkat ini, dia akan berjumpa dengan kitab itu. Syekh Ubaidullah, ini aliran Salafi, aliran Ahlul Hadis di India. Dia daripada sistem ini. Kemudian At-Ta'liqus Sabih, itu dari aliran Deobandi. Dia juga daripada sistem ini. Kalau kita nak sebut seorang tokoh yang lahir daripada aliran biasa secara baru, tak ada, tak boleh sebut. Banyak lagi buku-buku yang lain berkait dengan Mishkat. Kalau kita nak kira yang berkaitan dengan Mishkat, tak, belum kira lagi yang lain-lain. Kalau yang lain-lain pun begitu sebenarnya. Tidak ada. Misalnya kita kata doktor-doktor ke yang buat macam tu, seperti Maulana Banuri yang menulis Syarah Tirmizi misalnya, tak ada. Yang ada ini. Di situlah kita nampak keberkatannya. Dan kemudian orang-orang yang pergi belajar di situ, apabila balik mereka buat kerja, ada kesannya. Di situ kita nampak keberkatannya. Adapun yang balik mengikut cara sistem biasa, dia hanya bawa segulung sijil untuk buat kerja, untuk makan gaji, boleh. Tapi untuk kita tengok berdasarkan pengalaman, tak ada sebenarnya yang lahir daripada sistem itu betul-betul memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situlah kita kata ada keberkatannya. Yang ketiga, adanya ciri-ciri yang unik dalam sistem ini yang tidak dapat ditemui dalam sistem-sistem lain. Dia ada ciri-ciri. Misalnya 4.31, mengambil kira pribadi guru yang akan diterima hadis itu, sama ada seorang mursyid atau tidak, warak atau tidak, dan lain-lain lagi. Seperti Imam Bukhari misalnya, kalau kita baca sejarahnya, dia pernah nak pergi menerima hadis, nak ambil hadis daripada seorang guru. Tapi guru tu macam menipu. Dia menipu binatangnya, seolah-olahnya ada sesuatu. Ada sesuatu yang tak diberikan kepada binatang. Jadi dia menipu. Imam Bukhari dah tak mahu tengok, sebab ni orang tak jujur. Itu contoh dahulu. Kalau contoh kemudian, begitu juga. Kalau kita belajar sistem biasa ni, kita tak kisah guru tu macam mana, pun ikutlah. Tak kisah. Yang pentingnya kita belajar habis, ada ijazah, ada kelulusan, itu saja. Dapat kerja. Seseolah matlamatnya itu sudah lari daripada cara ulama-ulama dahulu yang memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada macam itu. So, maksud kita wara atau tidak di sini bukanlah seperti yang difahami oleh orang-orang ramai, bukan begitu. Wara artinya menjaga ulama. Kadang-kadang yang mengajar ulama tu dia
semata-mata mengajar. Jadi dalam sistem talaqi semua itu diambil kira. Semua itu diambil kira. Yang kedua, adanya perhubungan pribadi di antara guru dengan murid, seperti kasih sayang, rasa tanggung jawab dalam menyampaikan amanah kepada murid-murid dan lain-lain lagi. Dia ada benda macam itu. Jadi sehingga kita yang belajar cara tu, kita nampak memang guru-guru tu kadang-kadang dia tak boleh mengajar, menangis. Dia semacam cita rasa dia dapat. Semacam cita rasa dia dapat dalam pengajian itu. Keseronokan, kelazatan itu. Dan itu dilihat oleh murid-murid. Kehidupannya pun begitu. Jadi ini berbeza daripada sistem biasa. Yang ketiga, persediaan murid dan guru dengan adab-adab tertentu yang tidak terdapat dalam sistem yang lain. Misalnya, kalau kita buka kitab Bukhari, dia dulu lagi ajar hadis innamal a'malu binniyah. Apa maksudnya? Mesti kita betulkan niat kita dahulu sebelum belajar hadis. Bahkan sebelum belajar agama, sebelum buat apa-apa pun, betulkan niat dahulu. Itu yang diajarnya. Bukan niatnya nak dunia, nak pangkat, nak itu ini, tidak. Kalau kita buka kitab Mishkat pun begitu juga. Mula-mula sekali innamal a'malu binniyah. Nampak keserupaannya itu. Tapi kalau sekarang ni tidak begitu, dia tak penting semua tu. Tak penting. Niat macam mana kamu, suka hati kamu. Jadi guru tak bimbing, tak menunjukkan contoh dalam perkara-perkara seperti ini. Yang keempat, bentuk-bentuk sistem talaqi terbahagi secara kasarnya kepada 3 bahagian. Walaupun berbeza, ada pendapat yang berbeza. Misalnya di sini saya sebutkan 3, iaitu tariq sard, yang kedua tariq ard, yang ketiga tariq tahqiq dan tafsil. Ada 3 cara. Tapi kalau mengikut Jamaluddin Al-Qasimi dalam Qawaidut Tahdits, dia tulis macam lain. Satu iaitu tariqus sard, yang kedua tariqul hal wal bahth, dan yang ketiga tariqul im'an. Itu perbezaan istilah saja. Dari segi hakikatnya lebih kurang sama saja. Tariqus sard, pengajian hadis secara talaqi tidak semestinya secara terperinci, berjela-jela dan dengan detail sekali. Tak mesti begitu. Bahkan kadang-kadang orang yang belajar itu, yang menerima itu, dia lebih alim lagi daripada yang dia terima, daripada guru dia. Seperti dalam sejarah Syekh Waliullah misalnya, dia ambil daripada gurunya Syekh Abu Tahir Al-Kurdi. Guru dia kata sebenarnya dia ambil sanad saja daripada saya, tapi banyak pelajaran yang ada dalam hadis itu saya kena belajar dengan dia. Artinya mereka hanya ambil berkat dari sebab dia orang dahulu, dia ambil daripada orang yang lebih atas daripada dia. Kita tak sempat dengan orang itu saja. Dari segi ilmu tak perlu. Dalam keadaan ini dia baca punya laju lah. Sebab tu saya yang belajar di sana dalam masa setahun yang habis Bukhari itu. Sebab dia pakai tariq sard, kaedah sard. Itu dia baca cepat. Murid baca, guru dengar saja. Tak ada nak bincang-bincang apa. Sebab yang masuk belajar tu sudah mesti syarat dia sudah cukup alat-alatnya. Dia akan dapat baca sendiri. Cuma dia bimbing saja. Kalau di sini nanti dulu. Dia bagi kupasan sedikit saja. Yang penting-penting, tempat-tempat yang penting-penting. Yang lain-lain dia akan mengatakan kamu baca kitab ini, kitab ini, kitab ini. Itu tariqus sard. Tetapi untuk kita umum ni tidak sesuai begitu. Tidak sesuai begitu. Sebab apa? Ialah apa benda yang kita nak dapatnya kalau kita belajar begitu. Baca saja. Mesti kita nak dapat pengajaran. Tapi kepada orang yang peringkat itu, orang yang alim dalam sistem talaqi itu, dia tidak perlu kepada huraian. Yang dia perlu hanya dengar daripada guru seperti mana sahabat dengar daripada Rasulullah.
tabi'in dengar daripada sahabat seperti dia dengar daripada Rasulullah. Itu saja, bersambung-sambung. Untuk mendalaminya kamu sendiri. Kita boleh lepas begitu. Kalau orang tu alim, boleh pakailah tariq sard ini. Yang kedua, ini lebih detail sedikit. Kalau mengikut istilah Al-Qasimi, iaitu tariqul hal wal bahth. Ini mana-mana tempat-tempat yang perlu ada perincian, dan ada kajian perbahasan sedikit, tapi tidak detail, tidak banyak. Tidak melarak-larak, tak tahu punca, tak tahu ekor. Tidak begitu. Ini untuk peringkat sederhana sesuai. Untuk peringkat sederhana sesuai. Tariqut tahqiq dan tafsil, ini untuk lebih mendalam tentang hadis. Perlu. Saya fikir cara yang seperti ini sesuai untuk kita. Walaupun ramai di antara kita ni memang tidak belajar hadis dan tidak cukup persediaannya, tetapi mereka orang-orang yang cerdik sebenarnya. Dalam bidang yang lain dia lebih memang tinggi. Orang-orang yang seperti ini, kalau kita dedahkan hadis, rahsia-rahsia hadis, maksud hadis yang sebenar, dia akan faham dan dia akan merasa cinta perlunya kita kepada hadis itu. Jadi bagi saya, tariq tahqiq dan tafsil itu sesuai. Sebab kalau kita tidak tahqiq dan tafsil, masyarakat tak akan dapat apa pun. Kalau mengikut dua cara tadi, tak akan dapat apa pun. Tak tahu apa pun maksud hadis, maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, di mana wujudnya sistem ini sekarang? Di mana wujud? Kalau kita perhatikan, tak ada wujud sebagai satu sistem. Di mana-mana pun, di Mekah dan Madinah pun tak ada. Di Mesir pun tak ada. Sebab semuanya sudah terpengaruh dengan sistem baru. Kalau ada pun secara individu, mungkin dia buat di masjid, bukan sebagai satu sistem dalam universiti. Tidak. Kalau dalam universiti tak ada sistem. Yang ada dalam universiti cara ini, sistem ini ialah di India dan Pakistan sahaja. Mereka tak mahu lepas sistem itu, mahu pakai tu seperti ulama-ulama dulu. Yang lain-lain semua sudah berubah. Kalau di India dan Pakistan, dia ada beberapa aliran sebenarnya, banyak aliran, tetapi yang mewakili ahlul hadis, yang mewakili sistem hadis ni yang betul, ada dua aliran. Di dalam risalah ni saya tulis, iaitu yang pertama sistem Deobandi, yang kedua sistem ahlul hadis. Ahlul hadis ni, kedua-dua ni sebenarnya dari segi silsilah sanadnya sampai kepada Syah Waliullah, sampai kepada Syah Waliullah. Dan kedua-dua ni adalah memakai sistem talaqi. Kedua-duanya dari segi kitab apa sama, cuma aliran dia berbeza sikit. Aliran pemikiran dia tu berbeza sedikit, sistemnya sama. Kalau kita nak lihat misalnya, bahkan dari segi dahulu, ahlul hadis ini dia ke depan lagi daripada Deobandi. Misalnya kita tengok kitab Aunul Ma'bud, Syarah Abu Dawud, itu ditulis oleh ahlul hadis. Ahlul hadis ini sampai kepada Syah Waliullah juga, dan mereka sebenarnya tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Itu aliran ahlul hadis, tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Sebelum itu sudah ada Ghayatul Maqsud, itu lebih besar lagi. Aunul Ma'bud itu ringkasan kepada yang itu, ahlul hadis dulu. Lepas tu aliran Deobandi pula buat Anwarul Mahmud misalnya, kemudian Badlul Majhud. Ini semua aliran Taraqi semua. Di India pun dia ada juga universiti biasa ni, dan dia ada juga belajar hadis, tapi bukan cara ni. Kalau kita lihat
Pelajar-pelajar mereka daripada dahulu sampai sekarang tak ada menghasilkan kitab-kitab seperti itu. Kalau kita tengok Syarah Tirmizi misalnya, Tuhfatul Ahwazi, itu ahlul hadis. Ahlul hadis. Dia pun daripada sistem ni juga. Kemudian kita tengok pula aliran Deobandi, dia ada Ma'arifus Sunan. Jadi dua golongan ini banyak sangat jasa dia. Dan mereka lah yang memelihara sistem talaqi bagi saya dalam dunia saya, yang mempelopori cara ini. Kalau kita nak dapat hasil seperti yang mereka telah dapat, mesti kita kena kembali kepada sistem ini. Kalaupun tidak, mungkin secara rasmi kita belajar begitu, tetapi kita mesti kena cari pandai-pandai sendiri, cari di luar ataupun mengikuti cara talaqi ini. Kalau tidak kita tidak akan dapat seperti mereka. Itu benda pentingnya sistem ini. Kemudian banyak lagi yang saya sebutkan di sini. Makalah ni tak ada di tangan semua kita kan. Tak apalah, bila dapat nanti bacalah di situ, baca situ. Jadi ilmu hadis di India dan di Pakistan ini yang diterima secara talaqi ini, dia bukan terus maju begitu, tidak. Macam kita jugalah. Kalau kita kata dulu di tempat kita ni susah nak cari tempat menghafal Quran, sekarang ni tidak begitu. Sekarang ni mana-mana pun ada. Bahkan pada penilaian saya, hasil dia dari segi menghafal Quran, dari segi bacaannya, sebutannya, lebih baik kita daripada setengah-setengah negeri, daripada India dan Pakistan. Lebih baik kita dari segi bacaannya, dari segi itu lebih baik. Padahal dia dahulu beratus tahun dah sudah ada sistem menghafal Quran. Begitu juga hadis ini di peringkat dahulu di India dan Pakistan paling tinggi, walaupun dia belajar secara talaqi dah pada masa itu, paling tinggi Mishkat. Dia belum belajar lagi pada ketika itu Sunan Sittah, tak belajar. Yang mula-mula mempelopori secara bersungguh-sungguh dan berjaya ialah Syah Waliullah dan anak cucunya. Itu yang mula-mula berjaya dalam sejarah perkembangan ilmu hadis di India. Syah Waliullah yang berjaya. Selepas dia lah baru ada apa yang dinamakan daurah hadis. Tapi daurah hadis dia pun berbeza daripada daurah hadis yang terdapat di pusat pengajian talaqi di India, Darul Ulum Deoband, ataupun di pusat pengajian aliran ahli hadis misalnya Jami'ah Salafiyah di Banaras. Itu berbeza. Sebab setelah kemudian Darul Ulum Deoband dibangunkan, Maulana Qasim Nanutwi pengasasnya, itu orang yang mula-mula mengadakan sistem daurah hadis. Tapi 100 tahun lebih dah. 100 hampir 60 tahun dah. 160 tahun dah benda tu berlaku. Itu baru bermula. Jadi kalau kita tengok tempat kita ni macam asing lagi hadis. Bahkan Mishkat pun tak kenal lagi. Mishkat pun tak kenal lagi. Jadi kita bukan mustahil. Seperti menghafal Quran, kita boleh mengatasi orang lain. Dari segi ni pun kita boleh. Sebab kita banyak kelebihan, banyak kemudahan, banyak keistimewaan yang Allah SWT kurniakan. Dengan sebab itu kita boleh dapat lebih lagi. Tapi kena ada usaha ke arah itu. Kena ada usaha ke arah itu. Bagi saya, langkah pertamanya untuk memperkenalkan sistem ini ialah kepada masyarakat umum terlebih dahulu, dengan cara tahqiq dan tafsir perbincangan seperti itu. Barulah masyarakat akan faham macam mana dia dapat benda macam ni. Dapatnya melalui sistem talaqi. Kemudian dia akan beransur-ansur naik. Dan kita sedang buat sebenarnya benda yang seperti ini. Benda yang seperti ini, misalnya saya sendiri mempelopori benda ni, buat Darul Kautsar,
Dan kita telah buat daurah hadis, walaupun tidaklah sehebat luar negara, sebab kita baru. Sebab kita baru. Tapi dari segi percubaan itu bukan pihak Darul Kautsar saja, yang lain-lain pun sudah banyak sekarang ni. Tapi dari segi kejayaannya apa itu dapat kita tentukan sendirilah kemudian hari. Jadi begitulah, ulama-ulama di sana bersungguh-sungguh gigih buat kerja. Jadi akhirnya mereka berjaya melahirkan tokoh-tokoh seperti tadi yang kita tebuk tadi. Itu lahir daripada sistem ini. Kalau kita buat begitu pun, insya-Allah kita akan berjaya juga. Tapi terlebih dahulu kena ada kesedaran umum masyarakat. Kena masyarakat itu tahu apa itu sebenarnya pengajian hadis, sistem pengajian hadis yang sebenarnya macam mana. Bila dia tahu itu, dia akan dapat beza. Saya pun belajar di sini juga dulu, belajar di Malaysia. Apa yang kita belajar kalau hadis, baca saja dan terjemah saja. Kita belajar dengan guru macam mana sekalipun, dia hebat macam mana pun, sekadar itu saja. Kalau dia baca kitab-kitab Sunan Sittah pun ada di pondok-pondok dahulu. Sekarang ni tak ada. Tapi dia baca sambil lalu dan baca terjemah gitu saja. Kalau kita tengok cara macam tu, kita rasakan sebenarnya tak perlu sangatlah belajar hadis. Untuk apa kalau terjemah? Kalau sudah ada terjemah dah, cukuplah. Tak ada perbincangan. Sedangkan nak habiskan sebuah kitab makan masa 6-7 tahun. Tak ada sistem. Tak ada sistem. Macam mana boleh orang di sana dalam masa setahun, tapi dia jadi pakar kemudian hari? Dia kena cara. Kita tak kena cara 7 tahun pun. 7 tahun baru sebuah kitab. Lepas tu sebab tu guru seorang, dia banyak kerja lagi, banyak lagi nak mengajar benda lainnya. Jadi lepas habis katakanlah Tirmizi, baru nak start Bukhari. Bukhari berapa tahun pula? Sistem dia tu tidak ada, tak kemas. Saya sendiri pun dah mengajar Bukhari dan habis di Masjid Kubang Krian 14 tahun. 14 tahun. Jadi makan masa lama. Kalau kita tak buat satu sistem yang kemas, yang betul-betul bersepadu, kukuh betul, kita tak akan dapat. Habis masa begitu. Jadi anak murid bertukar, guru saja tidak bertukar. Anak murid tukar-tukar. Dah lama sangat. Guru tidak bertukar. Tapi kalau kita buat sistem macam ni yang betul, dia macam lain jadi. Tapi untuk umum, bagaimanapun perlu kepada perincian dan perbahasan yang halus tu perlu untuk mereka guna dan terus pakai, amalkan dari segitu. Tapi dari segi sistem pengajian hadis, bukan itu caranya sebenarnya. Dia kena ada satu tempat yang lain di mana pelajar-pelajar dapat menghabiskan hadis ini dalam masa setahun atau 2 tahun. Itu saja. Boleh habis semua. Bukan Sunan Sittah saja. Macam Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad, Ma'anil Athar dan lain-lain, semua dipelajari. Kalau macam tu dibuat, baru ada sistem. Ni macam ni tak tahu lagi. Macam kita kata nak mula Mishkat, kalau secara detail berapa tahun makan masa? Kalau 2 minggu sekali. Yang saya buat 14 tahun tu 2 kali 1 minggu. 2 kali 1 minggu. Itu pun 14 tahun. Jadi kalau 2 minggu sekali, tak tahu. Siapa nak mati dulu pun tak tahu. Siapa nak mati, guru kan nak mati dulu, murid kan mati dulu, tak tahu. Jadi makan masa yang lama, nak habiskan 1 Mishkat saja. Sebab itu ini adalah pendedahan untuk umum sebenarnya. Untuk pengajian hadis secara khusus, sistematik, bukan begini. Sebab itu kita sediakan tempat yang lain. Itu perlu sedar. Perlu sedar. Bukan berarti apabila kita masuk kelas ni kita menguasai segala-galanya. Kita akan jadi alim, pakar dalam hadis. Tak boleh begitu. Jangan mengharapkan gitu. Saya tak jamin itu. Tapi sekadar nak dapat maklumat yang jelas, yang dapat menjadi panduan dan boleh kita amalkan, itu boleh. Itu boleh untuk umum.
Adapun untuk khusus, dia kena ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat pemilihan yang tak boleh sembarangan yang begitu nak masuk daurah hadis, mana boleh. Tak boleh. Sebab apa? Pakai baca saja. Baca, guru dengar. Kadang-kadang saya belajar dulu 50 lah baca. Dia senyap. Sudah tu katuk kita. Balik nak dapat apa? Kalau kita nak kira dengan cara begitu. Tetapi itulah cara orang pandai belajar. Orang yang sudah pandai belajar memang gitu. Tak perlu banyak-banyak, dia boleh baca sendiri. Bagi kunci saja. Tapi berbeza dengan kita ni, kita perlu kepada cara lain. Kalau tidak, orang tak akan nampak apa itu keistimewaan hadis. Tak nampak. Sebelum ini, dalam risalah ni juga, dalam makalah ni juga, saya telah kemukakan berapa banyak kepentingan kenapa kita perlu kembali kepada pengajian hadis. Kenapa perlu? Banyak. Sebab dia menyentuh segenap kehidupan kita. Tapi itu tidak perlu dilihat. Saudara-saudara sekalian boleh tengok sendirilah ini kemudian. Yang keenam, yang terakhir, yang keenam ni saya sebutkan di sini. Sebenarnya menghidupkan sistem ini adalah tanggungjawab kita semua, kita bersama, dan sepatutnya menjadi matlamat kita. Itu sebenarnya yang saya nak. Tapi ini salah satu langkah dia. Mungkin kalau kita tidak dapat, sekurang-kurangnya kita tahu, kita fikir untuk anak kita, untuk cucu kita. Kalau kita tak sempat pun, sebab kita tahu ini bagus. Itu target saya pun. Bukan maksud yang mari sini ni macam-macam latar belakangnya, tak sama. Saya pun tak tahu yang ini setakat mana yang ini sudah mahir ke atau belum, tak tahu. Jadi kita bagi secara umum. Rasanya kitab Mishkat itu sesuai, paling sesuai. Kenapa? Sebab-sebabnya, yang pertama, ahlul hadis lah golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Banyak hadis-hadis Rasulullah sebut sebagai golongan yang istimewa ahlul hadis. Jadi sebab itu kita perlu sekurang-kurangnya mengikuti sistem ini. Yang kedua, sebagai orang-orang yang tetap berada di atas kebenaran dari umatnya sampai hari kiamat. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain lagi. Yang kedua, mereka lah golongan yang sentiasa menjadi rujukan umat Islam dan diperakui oleh tokoh-tokoh Islam sebagai rujukan yang muktamad dalam semua bidang agama, termasuk tafsir, fiqh dan lain-lain. Sebenarnya bidang agama ni kalau kita belajar apa pun, dia tak boleh lari daripada hadis. Dia tak boleh lari daripada hadis. Kalau kita fiqh pun, dia pergi kepada hadis tu. Kalau tafsir pun, tafsir bil ma'thur, tak lepas juga daripada hadis. Bidang mana sekalipun. Jadi dengan sebab itu perlu sangat pengajian hadis ni dikemaskan. Lepas tu yang ketiganya, kalau kita nak kata keperluan kepada kaunselor lah sekarang, maka orang-orang yang belajar hadis ni sebenarnya yang paling sesuai. Sebab apa? Banyak perkara yang dia tahu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini saya sudah sebutkan sebelum ni. Apabila ada nanti, baca sendirilah. Baca sendirilah. Dan itulah rasanya masa pun tidak mengizinkan, tak boleh banyak ni. Oleh kerana kita tidak biasa lagi dengan kitab Mishkat ini, rasanya elok juga kalau saya perkenalkan terlebih dahulu apa kitab Mishkat ini dan pengarangnya macam mana. Rasanya elok itu dululah untuk hari ini, dan untuk perbincangan Mishkat betul-betul seterusnya lah, seterusnya dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Kitab Mishkat ini sebenarnya dia bukan kitab yang mula-mula ditulis. Tidak. Sebelum itu sudah ada dah. Sebelum itu sudah ada Masabih As-Sunnah. Itu asas kepada kitab Mishkat.
yang ditulis oleh Imam Baghawi. Kita kenali sebagai Imam Baghawi. Ini secara ringkas, sepintas lalu saja, supaya lepas ni kita tak perlu bincang dah, tak perlu sebut dah. Imam Baghawi itu namanya Husain Abu Muhammad Muhyus Sunnah bin Mas'ud. Ayah dia nama Mas'ud. Terkenal dengan Imam Baghawi. Itu kemudian dia belajar ini petik daripada kitab yang lain. Memanglah terkenal Imam Baghawi ini sebagai seseorang ahli tafsir dan ahli hadis. Memang dia terkenal. Antara gurunya ramailah. Gurunya, murid-murid dia yang masyhur pun ramai. Zuhudnya dan waraknya, sepanjang hayatnya kerja dia ni menulis, mengarang, mengajar hadis, fiqh, tafsir dan lain-lain. Bila dia mengajar ni syekh yang asal, pengarang asal kepada kitab Mishkat. Sebelum ada Mishkat ni ada yang ini dulu. Inilah yang jadi asasnya. Kalau dia mengajar, dia mesti ada air semayang, mesti ada wudu. Itu iltizam dia. Dan dia berpada dengan apa yang ada saja, tidak mengejar dunia. Ini Imam Baghawi. Bila selalu puasa, kalau puasa, buka puasa hanya dengan roti kering saja. Itu ringkas hidupnya, ringkas hidupnya. Dia basahkan roti kering itu, makan itu, itulah makanannya. Bila orang tegur dia, ini terlalu, itu sangat ni boleh mengganggu kesihatan juga. Jadi dia paling tinggi, dia hanya sebagai lauknya hanya minyak zaitun saja, roti dan minyak zaitun saja. Itu ya makanannya. Hidupnya ringkas. Orang yang begini berjasa ni hidupnya ringkas saja. Isteri dia, tapi isteri dia orang kaya. Bila isteri dia meninggal dunia, dia dapat pusaka banyak juga, tapi dia tak ambil satu sen pun, dia tak ambil duit isteri dia, pusaka. Bahkan dia korbankan untuk ilmu, untuk menyebarkan ilmu. Itu Imam Baghawi. Kenapa dia digelarkan dengan Muhyus Sunnah? Muhyus Sunnah atau penghidup sunnah. Kerana bila dia siap mengarang Syarhus Sunnah, itu kitab dia juga, bukan Masabihus Sunnah, Syarhus Sunnah, itu kitab Imam Baghawi juga. Dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, kamu dengan menulis kitab ini, kamu telah menghidupkan sunnahku melalui hadis-hadis ini di kalangan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu kepada dia. Semenjak hari itulah dia digelarkan dengan Muhyus Sunnah. Muhyus Sunnah. Kitab Syarhus Sunnah dia tu masyhur, besar kitab. Wafatnya pengarang ini, Imam Baghawi ini, pada bulan Syawal 516, dan dikebumikan dekat gurunya Qadhi Husain, dekat kubur, ketika berumur lebih 80 tahun umur dia. Dia meninggal dunia lebih 80 tahun. Antara karangannya banyaklah. Antaranya ialah Masabihus Sunnah yang menjadi asas kepada Mishkat ini. Di dalamnya terkumpul hadis-hadis sahih sebanyak 4,484 hadis. Dalam tu, daripada Bukhari Muslim diambilnya 2,434, dan daripada hadis-hadis yang bertaraf hasan, puncanya daripada Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain, 2,050 hadis. 2,050 hadis. Itulah kitab Masabihus Sunnah. Tapi ada juga perbezaan pendapat dari segi bilangan hadis dia tu antara tokoh-tokoh
sejarah. Antara karangan dia lagi yang masyhur iaitu tafsir Ma'alimut Tanzil. Ini tafsir Baghawi, terkenal dengan tafsir Baghawi. Yang ketiga Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah yang kita sebut tadi. Yang keempat Fatawa Baghawiyah. Yang kelima Irsyadul Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Yang keenam Tarjamatul Ahkam. Ini dalam furu'. Tahdzib, tahdzib dalam furu' juga. Lepas tu al-fiqh lah, al-jam'u baina as-sahihain, itu antara karangan Imam Baghawi. Kemudian walaupun di tempat kita tidak masyhur, tidak dipopularkan lagi. Saya pernah mengajar Mishkat dulu, lama dulu. Sebelum mengajar Bukhari itu mengajar Mishkat. Untuk memperkenalkan kitab ini. Antara syarah masabih ni, syarah masabih banyak, ialah Al-Muyassar syarah masabih. Ini yang pertama, ditulis oleh Turpashti, Syekh Syahabuddin Fadl bin Husain At-Turpashti Al-Hanafi, wafat pada tahun sekian, adalah tu. Jadi kita nak ringkas, tak perlu sebut. Yang kedua syarah masabih oleh Syekh Yaqub bin Idris bin Abdullah Rumi Qarmani, Hanafi juga. Yang ketiga syarah masabih. Jadi banyak di sini ni syarah masabih. Al-Mafatih syarah masabih apa semua ada 16 semuanya. 16 syarah. Dalam bahasa Arab ada 16. Kemudian tak kira lagi dari segi ringkasan-ringkasan kitab itu dan takharijnya, tak kira lagi. Kalau itu ada beberapa yang disebutkan di sini. Jadi inilah kitab yang menjadi asas kepada kitab Mishkat yang kita akan pelajari nanti. Selepas tu mari pengarang Mishkat. Pengarang Mishkat. Pengarang Mishkat ini namanya Muhammad atau Mahmud Abu Abdullah kunyahnya. Laqabnya Waliyuddin. Nama ayahnya Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Dia ni anak cucu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan lebih terkenal dengan Khatib Tabrizi. Khatib Tabrizi. Ini pengarang Mishkat. Dia terkenal sebagai seorang muhaddis di zamannya. Beliau juga adalah imam dalam ilmu balaghah. Dia lebih terkenal, menonjol, dikenali dan popular kerana kitab Mishkat dia tu. Kitab Mishkat. Jadi Mishkat tu Mishkatul Masabih. Masabih tadilah Masabihus Sunnah karangan Imam Baghawi itu. Jadi dia buat Mishkatul Masabih. Dan kitab ini begitu masyhur. Seperti saya sudah sebutkan tadi, kalau di India dan di Pakistan tidak sah kalau seseorang itu tak belajar Mishkat, dan dia tidak akan dibenarkan masuk belajar daurah hadis kalau dia tidak belajar Mishkat terlebih dahulu. Sampai begitu sekali kitab Mishkat. Bahkan sebelum Syah Waliullah, kitab Mishkat ni dianggap paling tinggi dah, paling tinggi dalam hadis. Hanya diajarkan di kalangan mereka Mishkat dan Masyariqul Anwar. Kalau orang sudah sampai belajar di sini, mana kira mahir benar tu pada ketika itu. Tapi sekarang ni kitab Mishkat dia duduk di bawah sebagai persediaan untuk belajar lebih tinggi lagi hadis. Dan kitab Mishkat ini begitu penting dalam masyarakat hadis di India dan Pakistan, sehingga ada orang yang menghafal Mishkat. Hafal dari awal sampai akhir, dia semua hafal Quran. Antara yang masyhur yang sampai sekarang pun disebut-sebut ialah Baba Daud Mishkati. Orang panggil Baba Daud Mishkati sebab dia ingat Mishkat dalam kepala. Dari awal sampai akhir, supaya orang ingat Quran lah.
Quran tu dia ingat juga. Mishkat tu dia ingat. Sama dengan sanad dia semua dia ingat. Itu kelebihan dia. Jadi dari segi matan dan sanad dia hafal. Ini terkenal dengan Baba Daud Mishkati. Jadi dia berbeza sikit cara susunan dia tu daripada yang asal dia, iaitu Masabihus Sunnah. Kalau Masabihus Sunnah hanya mengumpulkan hadis dari dua jenis saja. Dia sebut minas sihah. Lepas tu dia bawa minas sihah tu daripada Bukhari, Muslim, Muwatta Imam Malik. Itu minas sihah. Biasanya Bukhari, Muslim. Jadi dia pilih-pilih hadis Bukhari, Muslim tu. Kemudian minal hisan. Minal hisan tu yang dia petik daripada kitab macam Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain. Dia sebut minal hisan. Padahal tidak semesti al-hisan, ada kalanya dia sahih juga, tapi taraf dia tu rendah. Daripada Bukhari dan Muslim dia sebut sebagai hisan. Itu cara Imam Baghawi. Jadi pembaharuan yang dibuat oleh Khatib Tabrizi ataupun pengarang Mishkat ini, dia tambah satu lagi bab. Akan datang bila kita belajar kita akan berjumpa lah. Satu lagi bab, iaitu hadis-hadis dhaif. Yang ketiga, ini diambil daripada macam-macam lah. Diambil daripada macam-macam. Termasuklah riwayat Razin bin Muawiyah, Baihaqi, Daraqutni dan lain-lain. Dia masuk di bawah yang ketiga, bahagian yang ketiga. Itu cara dia. Imam Baghawi tak buat itu, dia tambah. Dia tambah. Jadi kita belajar di peringkat permulaan tu, sebelum kita belajar daurah hadis, kita sudah bertemu dengan macam-macam hadis. Tujuannya untuk membiasakan kita dengan pelbagai jenis hadis. Jadi bila kita sudah tahu sifat-sifat hadis yang sahih macam mana, sifat-sifat hadis yang hasan macam mana, kita sudah bertemu dah. Sifat-sifat hadis yang dhaif macam mana, kita boleh ke depan kita boleh bawa itu sebagai modal kita. Itu tujuannya. Sebab itu belajar Mishkat dahulu. Kemudian dia tambah juga, selain daripada hadis-hadis itu, dia ambil juga aqwal sahabah. Begitu juga aqwal tabi'in. Dia ambil juga, seperti Imam Malik dalam Muwatta'nya. Jadi Imam Malik banyak guna cara begitu. Jadi kalau kita belajar Mishkat ni, ada juga ciri-ciri Muwatta' Imam Malik tu ada juga. Jadi sesoalannya kita belajar semua kitab terkumpul dalam satu kitab. Untuk permulaan. Itu tujuan Mishkat. Dari segi bilangan hadis Mishkat, mengikut Syekh Abdul Aziz dalam Bustanul Muhaddithin, dia kata selepas yang asal yang ditulis oleh Imam Baghawi itu, iaitu sebanyak 4,000, tadi kita sudah sebut dah, 484 hadis, dia tambah lagi 1,511. Ini termasuk dalam sihah yang sahih. Itu yang ditambahnya, iaitu sebanyak 1,511. Yang asalnya Imam Baghawi iaitu 4,484. Dia tambah 1,111. Jadi kesemua sekali kumpulan hadis yang terdapat di dalam Mishkat itu ialah 5,995 hadis. 9,995 hadis. Tapi ada juga pendapat yang berbeza tu, ulama yang tidak kata begitu dari segi bilangannya, tapi lebih kurang begitulah. Dalam Mishkat ada 29 bab, 29 kitab dia panggil. Kitab yang paling besar, kitab 327 bab dan 1,038 fasal dalam Mishkat. Itulah bilangannya.
Pengarang Mishkat ini meninggal dunia, wafat pada tahun 337. Sedangkan Imam Baghawi tadi wafat pada tahun 516. Maknanya dekat 2 abad juga kemudian baru ada ni. Dan meninggalnya pada hari Jumaat bulan Ramadan. Bulan Ramadan 737 Hijrah. 37 Hijrah. Kemudian Syarah Mishkat. Syarah Mishkat ni banyak Syarah Mishkat. Yang pertamanya Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan. Ini karangan At-Tibi. Tahun wafatnya tu 43 adalah sebut sini. Yang kedua Syarah Mishkat Abul Hasan Ali bin Muhammad yang terkenal dengan Alamuddin As-Sakhawi. Yang ketiga Minhajul Mishkat. Banyaklah ni disebut. Disebut sini banyak. Sampai 15, sebenarnya lebih lagi daripada tu, lebih 20. Ini dia tak sebut yang baru-baru lagi, tak sebut. Lebih 20 Syarah Mishkat. Termasuklah yang takhrij hadis Mishkat Syekh Albani, takhrij juga. Jadi di kalangan Arab, di kalangan masyarakat India dan Pakistan memang popular Mishkat. Tempat kita saja tak popular lagi. Kalau itulah. Kalau dalam bahasa Urdu banyak Syarah Mishkat ni. Orang dia sebab dia ke depan dalam masalah ni. Bukan dalam bahasa Arab saja ditulisnya, tapi dalam bahasa Urdu juga. Antaranya ialah Mazahir Haq. Itu 5 jilid tebal. 5 jilid tebal, dikarang oleh Qutubuddin Khan. Kemudian banyak lagi yang lain-lain berkait dengan Mishkat ini yang tidak disebut di sini. Sebenarnya kita kalau bacalah sejarah-sejarah ni, kita memang terasa sangat, saya lah terasa sangatnya, bahawa miskin sangat kita, ketinggalan sangat. Kalau tak kira yang bahasa Arab, kalau dalam bahasa Urdu saja Syarah Bukhari itu sudah 20 lebih. Kita bahasa Melayu satu pun tak ada. Itu kitab yang nombor 1 kita kata bukan Mishkat. Kalau ada pun terjemahan. Kalau ada pun hanya terjemahan. Syarah tak ada lagi. Mishkat pun tak ada. Jadi saya rasa dengan adanya kuliah kita ini, insya-Allah secara tidak langsung, perlahan-perlahan, jadi kita buat benda tu, memulakan Syarah Mishkat itu dalam bahasa Melayu, yang mudah-mudahan akan dapat manfaatnya, akan didapati manfaatnya oleh sekian ramai orang-orang kita. Kalau tidak, tak tahu apa Mishkat. Nama pun mungkin baru dengar. Kitab Mishkat. Sedangkan orang lain tak ke mana dah pergi. Macam-macam dia buat. Sebab begini, mereka belajar guna kitab itu. Sebab itu sentiasa ada usaha meringkaskannya, membuat soalan-soalan berkait dengannya, macam-macam. Tapi macam tempat kita dia tak masuk dalam sukatan. Sebab sistem tadilah, sistem talaqi itu sudah ditinggalkan. Yang ada sistem yang hadis secara umum campur-campur sikit-sikit gitu. Macam dia tidak, dia memang belajar. Jadi bila belajar, macam-macam lah, ada usaha. Misalnya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dia ada juga buat. Banyak lagi yang lain-lain, semuanya berkait dengan Mishkat. Bahkan
Hafiz Ibn Hajar juga ada buat syarah Mishkat ini. Ada buat syarah Mishkat. Syekh Abdul Haq Dihlawi. Syekh Abdul Haq ni kalau pengembang ilmu hadis di India, dia lebih dulu lagi daripada Syah Waliullah. Dan dia telah karang syarah Mishkat itu. Dua syarah Mishkat. Satunya dalam bahasa Arab namanya Lama'atut Tanqih. Yang kedua dalam bahasa Farsi namanya Asyi'atul Lama'at. Itu sudah ada. Dalam bahasa Farsi ada, dalam bahasa Urdu ada, dalam bahasa Melayu tak ada. Ini memang kita berasa ketinggalan sangat. Jadi kalau tidak ada usaha-usaha begini, sampai seterusnya lah kita ketinggalan. Sampai seterusnya. InsyaAllah kuliah yang akan kita teruskan ini akan merupakan satu usaha lah untuk mengumpulkan syarah Mishkat itu. Banyaklah di sini boleh dilihat ya. Jadi itulah serba sedikit tentang kitab asal Mishkat, iaitu Masabihus Sunnah, dan kemudiannya Mishkat itu sendiri. Dari segi pengarangnya apa, itulah lebih kurangnya. Kemudian tidak mengambil kira dari segi kepentingan pengajian hadis itu untuk mengetahui kepentingan dan keperluan kita, ataupun seperti dalam makalah ini saya sebutkan tuntutan masa kini. Pengajian al-hadis dan tuntutan masa kini, rasanya hari ini mungkin saudara-saudara sekalian dapat risalah ni untuk mengetahui sejauh mana keperluan kita kepada ilmu hadis ini, yang kita akan pelajari insya-Allah di tempat tadi Sahih Bukhari, dan di sini Mishkat insya-Allah. Dan kita akan teruskan. Jadi rasanya sekadar itulah sebagai pengenalan dan mukaddimah kepada kitab Mishkat yang akan kita mulakan kemudian nanti. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.